Rumah sewa RM50. Cerita dia macam ni. 9 tahun lepas, Malik ni dia dapat sambung belajar dekat UiTM Shah Alam. So, perkara pertama yang perlu difikirkan mestilah tempat tinggal kan. Sebab Malik pun tak dapat hostel. Jadi, Malik ni berpakatlah dengan kawan-kawan dia and dapat sewa satu rumah berdekatan kawasan Seksyen 2. So, rumah tu ialah sebuah rumah banglo, 2 tingkat dan ada 4 bilik. Yang mana 3 bilik atas, 1 bilik bawah. So, memang elok dan selesa lah untuk diorang duduk 8 orang kat situ. Kira macam 2 orang sebilik lah macam tu. Nak dijadikan ceritanya dekat sini, diorang ni masuk rumah tu dengan perasaan bercampur bau tau. Waktu diorang masuk rumah tu, diorang rasa best, suka, rasa pelik, rasa seram, tak tahulah kenapa. Sebabnya, tuan rumah diorang ni cuma minta RM50 je deposit daripada diorang for first tu. And diorang cuma perlu bayar sewa start bulan kedua, yang mana juga RM50 je korang. Tak ke pelik tu? Lepas tu, Malik ni cakap tuan rumah tak bagi pula diorang bawa barang-barang banyak-banyak. Sebab nanti penat nak angkat balik, kata dia lah. And ada lagi tau korang yang pelik kat sini, which is ada sebuah pokok ara dekat tepi rumah banglo tu. Dia besar gila sampaikan dahan dia boleh masuk dekat tingkap bilik diorang tau. Tapi disebabkan diorang pun memerlukan tempat duduk dekat situ, so diorang duduk je lah. Nak buat macam mana, tak ada pilihan lain. Waktu malam pertama diorang dekat situ, diorang memang tak tidur tau. Sebab sibuk lah punggah yang kemas ke barang-barang diorang. Dan sambil-sambil diorang kemas tu, diorang layan lah cerita Korea. Tapi korang tahu kan pepatah orang kata indah khabar daripada rupa kan? Takkanlah banglo besar macam tu sebulan RM50 je. Nak dijadikan ceritanya dekat sini, hari kedua tu diorang memang dah start kena kacau. Tak payah tunggu malam weh, siang hari pun diorang dah kena kacau dah. Agaknya hantu tu dia bagi can dulu kot kat diorang nak rest hari pertama kan. Dia macam let lu, gitu. So yang kena ganggu tu adalah housemate si Malik ni. Nama dia Tom. Masa tu baru pukul 10 pagi macam tu lah. Maybe Tom ni dia bangun nak buang air besar kan. So dia pergilah dekat toilet bawah. Tapi dia kata dalam toilet tu macam ada orang sebab pintu toilet tu tertutup. Nak pergi dekat toilet atas rosak pula. Dah bagi tahu tuan rumah kata nanti dia baiki. So Tom ni pun tunggulah dekat depan tandas. Tunggu tak keluar-keluar tahu orang dalam tandas tu. Sampailah si Tom ni duk menjerit-jerit lah, suruh cepat sikit sebab dia tak tahan kan nak buang air besar. Disebabkan si Tom ni menjerit-jerit, so semua orang pun bangun lah. And tengoklah kenapa dia pergi menjerit kan. Yang herannya dekat situ, korang nak tahu tak? Malik kata diorang berlapan semua ada dekat situ. Dah tu Tom ni menjerit dengan siapa dekat dalam tandas tu? Sebab pintu toilet tu memang dikunci daripada dalam. And diorang siap dengar bunyi flush lagi dekat dalam toilet tu. So, dalam ramai-ramai antara diorang tu, kawan dia yang Lan ni je yang seorang yang paling berani sikit. Maybe sebab dia keturunan Bugis kot, Malik cakap lah. So, Lan ni dia pergilah rentak pintu toilet tu sampai terbuka. Tapi korang, tak ada orang. Kalau tengok kesan dekat pintu tu, memang pintu tu dikunci daripada dalam tau. So last si Tom ni tak jadilah buang air. Maybe sebab takut dah kan. Memang taklah dia nak masuk tandas sorang-sorang. Tapi tu baru permulaan, starter baru. Masuk je masa malam tu, time ni Malik ni dia tengah nyenyak tidur tau. Tiba-tiba dia kata ada orang tarik kaki dia sampai dia jatuh daripada katil. So kata Malik ni kepala dia terhentak dulu ke lantai daripada badan dia. Sakit lah kan. Waktu ni dia angin lah. Dia ingatkan kawan-kawan dia yang sahaja nak pedajal dia. Tapi bila dia bangun, dia tengok sekeliling, tak ada orang pula dia kata. Yang ada cuma si Lan je yang tengah membuta atas katil. Malik ni memang dah tahulah bukan Lan yang buat. Sebab tengok daripada gaya Lan ni, dia memang tengah tidur mati. So dia pergilah buka pintu yang keluar daripada bilik tu. Dia nak tengok siapa, kok ada orang kan kat luar kan. Time dekat luar ni, dia tiba-tiba terdengar bunyi budak-budak ketawa. Rupa-rupanya, diorang tu tengah layan cerita dekat bawah. So Malik ni dengan keadaan yang masih keliru, pergilah masuk bilik balik. Tapi waktu dia dekat dalam bilik, baru dia perasan. Time dia jenguk kat bawah tadi, dia nampak Lan sekali dekat situ. Then, siapa yang tidur dekat atas katil tu? Dengan perasaan takut, si Malik ni slow-slow lah tengok dekat atas katil Lan. Ada bonjol dekat bawah selimut tu. Kira macam ada orang dalam selimut lah.
Sudah. So si Malik ni beranikanlah diri dia tarik kain selimut tu. Korang cuba teka apa? Ada batu nisan yang dah retak weh atas tu. Serentak waktu tu tiba-tiba Malik ni terbau hanyir yang sangat kuat kat dalam bilik tu tau. Waktu ni tak payah tanya dah lah apa yang Malik ni buat. Confirm lah dia lari kat ruang tamu. Tapi waktu dia lari ke ruang tamu tu, tup-tup dia tengok member-member dia tadi semua dah hilang. Korang nak tahu dia orang pergi mana? Diorang semua dah duduk dekat luar rumah. Rupa-rupanya diorang awal-awal lagi dah kena kacau Yang bengangnya si Malik ni sebab tak ada seorang pun yang kejutkan dia. Masing-masing pakat selamatkan diri sendiri je. Lepas diorang berkumpul tu, member-member Malik ni pun tenangkanlah si Malik ni. Diorang minta maaf sebab dah masing-masing takut kan. Lepas tu diorang decide lah nak buat apa. Sebab tengok jam pun dah hampir pukul 3 pagi. Nak minta tolong Tok Imam pun, rumah Tok Imam pun diorang tak tahu. Jiran confirm dah diorang dah tidur. Pukul 3 pagi siapa yang bangun? Last Syifa ni dia ajak lah diorang pergi lepak dekat mamak je sampai pagi. Dengar macam dah okey kan, settle boleh gerak. Tapi cabarannya dekat situ diorang ni masing-masing tak pakai baju. Yelah tidur tak pakai baju. Masing-masing pakai boxer dengan kain blackout aje. Nak keluar macam mana? Nak tak nak, diorang terpaksa lah masuk balik rumah untuk ambil seluar dengan baju dan dompet apa semua. Disebabkan bilik si Bob dengan Naim ni je yang ada dekat bawah, diorang pun pinjam lah baju dengan seluar dia. Memang tak lah nak naik atas. Nasib baik kunci motor diorang semua sangkut dekat dinding bawah tu. So diorang pun bergerak lah. Bob ni kata time tu dia terperasan tau. Ada seorang budak perempuan dekat pintu dapur tu tengah lambaikan tangan dekat dia. And waktu ni si Malik ni pun ternampak juga budak tu. Sebabkan dia tengok muka Bob ni jadi pucat lesi. So dia pandanglah dekat tempat yang Bob ni tengok. Sekali korang budak tu senyum dekat dia orang. Malik ni kata macam nak terkencing dalam seluar tau. Dia menggigil sampailah dia orang ke restoran mamak tu. Dah sampai kat situ, masing-masing pun buka lah cerita. Mula-mula Azmi yang buka cerita. Dia kata malam tu dalam jam 12 lebih macam tu, dia tengah sibuk download lagu. Tiba-tiba ada orang baling batu dekat tingkap dia. Bila dia tengok, dia ternampak seorang perempuan tengah duduk dekat atas pokok ara yang besar sebelah rumah tu. Perempuan tu pakai baju putih kuning-kuning tau. Dengan rambut panjangnya, dengan muka dia yang hodoh, yang tak boleh belanya. Perempuan tu pandang dia senyum-senyum Azmi ni apa lagi? Dia teruslah tutup tingkap bilik dia and terus ke bilik Malik tau. Tapi masalahnya ada seekor hantu budak pula yang duduk dekat depan pintu bilik Malik ni. So dalam cuak-cuak tu dia dah tak fikir panjang dah. Dia terus terjun dari tingkap bilik dia ke bawah. Sebabkan benda tu kaki dia terseliuh tahu tak. Si Bob pula cerita dia ternampak yang budak perempuan lambai tangan dekat dia. Benda tu kan Malik pun ke dia juga dekat dalam rumah. Memang dah confirm lah benda tu bukan manusia sebab si Malik ni kata dia tak ada kaki. Yang si Tom ni pula cerita yang dia ternampak hantu dekat atas shilling tau. Waktu dia buka-buka je mata daripada tidur tu, dia terus bertetang mata dengan budak tu. So dia pun cuak, dia keluar, dia gerak keluar daripada rumah tu. Memang tak ada nak duduk dalam tu. Malik ni pun ceritalah pasal gangguan dia ni tadi yang macam korang pun tahu kan. And yang peliknya dekat sini, diorang kata mana ada orang yang tengah tengok DVD dekat bawah. So siapa yang Malik tengah tengok DVD ramai-ramai kat bawah tu? Kira ni memang dia seorang-seorang lah dekat dalam rumah time tu. Itu yang buatkan Malik ni lagi menggigil lah kaki dia. Sebab teruk dia kena. Tengah sibuk-sibuk diorang borak, Malik dengan member-member dia ni tiba-tiba terhidu satu bau yang tak best tau. Diorang hidu-hidu. Mana datang bau tu? Rupa-rupanya si Azmi ni terkencing dalam seluar. Nasib baiklah tak ramai orang kat situ. Kalau tak buat malu je. Waktu diorang duk sibuk-sibuk gelak, barulah diorang perasan yang Saleh dengan Naim tak ada dengan diorang. Yang ada cuma diorang berenam je. Dan dalam ramai-ramai tu, Bob seorang je yang bawa phone. So diorang call lah Naim dengan Saleh ni. Tapi tak berangkat lah pula. Disebabkan diorang call tak berangkat, Silan ni tadi dia pergi ambil phone Bob tu. Lepas tu dia baca apa benda entah. Lepas tu dia suruh lah Bob call diorang lagi sekali. So Bob pun call lah diorang and buka loudspeaker. Tahu tak apa yang dah jadi? Diorang dengar suara perempuan mengilai.
yang memang gila punya weh. Dia punya mengilai tu. Waktu diorang dengar tu, diorang berenam terus terdiam. And waktu tu diorang sepakat lah diorang memang akan balik rumah tu semula esok pagi untuk cari Naim dengan Saleh ni. Jam 7.30 pagi tu baru diorang gerak balik lah daripada mamak tu, diorang balik kat rumah. Waktu ni hati Malik ni masih lagi berdebar-debar tau. Yang lain dia tak tahulah, dia kata. Sampai je dekat rumah, diorang tengok pintu dengan pagar rumah tu semua melopong seluas-luasnya. Kalau pencuri masuk, kayalah. Sebab laptop, wallet apa semua ada dekat dalam rumah tu. Tapi mungkinlah pencuri tu pun tak dapat nak keluar dari rumah sebab yelah kena kacau. Diorang semua ni takut nak masuk rumah tu lagi sebabkan diorang masih lagi rasa takut tau. So dalam setengah jam jugalah diorang duk tercongok dekat luar tu. Sampailah tiba-tiba phone bob ni dia berbunyi. Ada orang call lah. Waktu ni hati masing-masing dah tak sedap lah tau. Tapi Lan yang angkat. Rupa-rupanya pihak hospital yang call. Diorang kata Naim ada dekat ward kecemasan disebabkan kemalangan. Diorang call Bob tu sebab Bob ada miss call kan dekat nombor tu. Sebab tu diorang call number tu. So member-member Malik ni dengan sekali-sekali Malik tu macam bengong sekejap. Naim kemalangan? Dah kenapa? Apa yang dah jadi kan? Diorang tak tahu sama ada nak lawat Naim ke hospital ataupun cari Saleh yang hilang. Last diorang call tuan rumah. Tanya apa yang boleh diorang buat dalam keadaan macam ni. Lepas tu diorang buat keputusan diorang split. Malik dengan Tom pergi hospital tengok Naim, yang lain stay cari Saleh. Sampai je hospital, diorang terus cari Naim. Weh, time ni Malik kata remuk hati dia weh tengok keadaan Naim yang sangat teruk. Doktor kata kaki dia kena lenyek dengan kereta ataupun sesuatu lah. Tapi memang hancur. Kes langgar lari, doktor kata. Waktu ni naluri Malik time ni memang kuat lah mengatakan yang Naim memang dah tak lama sebab dia tengok darah keluar membuak-buak tau. Tom pula dia tak sanggup nak tengok, so dia menangis dekat tepi tu. Dia memang tak tengok Naim tau sebab dia tak boleh. Dia tak boleh tengok. Malik pula dia pergi duduk dekat tepi Naim tu sebabkan dia kata nampak macam Naim nak beritahu sesuatu. Dia duduk dekat tepi Naim tu and Naim berulang kali minta maaf dekat diorang. Dia minta maaf sebab menyusahkan diorang. Dia minta maaf sambil menangis-nangis sampailah dia hembuskan nafas dia yang terakhir. Time ni Malik pun ikut menangis tau. Dia gagahkan juga diri, call kawan-kawan lain-lain untuk bagi tahu berita buruk ni. Diorang tak duduk situ lama lah sebab lepas family Naim datang, diorang terus belah. Dan sampai je dekat rumah, diorang tengok ramai orang yang cari Saleh. Habis satu rumah memang kena geledah weh. Last ada orang tua dekat situ minta tolong dengan seorang ustaz ni. Ustaz tu pun bantulah. And lepas asar, baru diorang jumpa Saleh. Tapi korang tahu dia jumpa dekat mana? Diorang jumpa Saleh tengah duduk dekat atas busut belakang rumah. Yang peliknya, dah 5-6 kali tahu orang cari tapi tak jumpa pula dia dekat situ. Memang ini kes kena sorok lah ni. So apa-apa pun diorang lega lah dapat jumpa Saleh. And diorang semua buat keputusan untuk pindah hari tu juga. Kebetulan time tu dekat seksyen 7 belakang UiTM tu ada satu rumah untuk disewa. Jadi diorang pindah duduk dekat situ lah. Barang-barang Naim ni diorang ambil lah sekali. Dan dekat sini korang terus terang Malik ni cakap dia angin gila dengan tuan rumah tu sebab tak bagi tahu yang rumah tu keras. Patutlah dia suruh bayar 50 je dulu. And tak boleh nak bawa barang banyak-banyak. Lepas daripada kejadian tu, Malik ni dia demam tau 3 hari. And jenazah Naim pula selamat dikuburkan dalam waktu tu. Seminggu lepas daripada tu, keadaan dah okey sikit. Cuma Saleh je lah yang sakit-sakit badan. Last Malik tergerak hati lah nak tanya Saleh apa yang jadi sebenarnya time tu. Sebab Naim sebenarnya ada cakap dekat dia sebelum dia meninggal. Dia suruh tanya dekat Saleh satu rahsia. Korang tahu tak, rupa-rupanya masa hari pertama diorang masuk rumah tu, Naim dengan Saleh ni dah buat hal dah tahu. Saleh ni dia pergi cangkul busuk dekat belakang rumah tu, and si Naim ni pula pergi kuis-kuis dengan kaki dia. And waktu malam yang diorang kena kacau tu, dia dengan Naim pun kena juga. Tapi hantu tu siap kejar diorang sampai ke tengah jalan. Diorang pun larilah ke tengah jalan sebab cuak kan. Tak tahu datang daripada mana, ada satu kereta tiba-tiba datang langgar diorang. Naim ni tercampak dekat tengah jalan and dia pula tercampak ke tepi jalan. And lepas daripada tu, ada satu lagi kereta datang terus lenyek kaki si Naim ni tadi. Saleh ni cakap lah, lepas daripada tu dia terus tak sedar apa-apa sampailah diorang jumpa dia dekat atas busut yang hari tu. Yang peliknya bagi Malik kat sini, macam mana dia boleh duduk dekat atas busut tu sedangkan dia lari dekat tengah jalan besar? Kenapa Naim seorang je yang kena teruk? Kenapa Saleh terselamat? Tapi finally Malik dapat juga jawapannya. Korang nak tahu kenapa?
Tak lama lepas Saleh cerita benda tu dekat Malik, dia jatuh sakit tau. Tak pastilah sakit apa kan. Tapi 3 bulan lepas daripada tu, dia meninggal dunia. Keluarga dia sendiri pun hairan kenapa, sebab doktor pun tak dapat nak detect sakit dia. Tapi dalam diam Malik ni tahulah yang kes Saleh ni mesti ada kaitan dengan busuk yang diorang gali tu. Kalau korang nak tahu, rumah banglo dekat Section 2 tu masih ada lagi tau sampai sekarang korang. Kalau korang lalu depan tu, berhati-hatilah ya. Jangan fikir-fikir untuk berpindah dekat situ kalau ilmu tak cukup kuat, okey?